الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuliah Al-Quran dan As-Sunnah petunjuk sepanjang zaman. Tak ada kitab. Bukan kata kita pandai, tapi kita nak baca ayat Quran dan hadis. Kita gabung kedua-dua sekali. Kerana rujukan utama umat Islam tak ada yang lain dah. Al-Quran dan As-Sunnah. Saya sebenarnya memang saya nak bukukan semua poin ni. Tapi tak ada. Kena cari seorang yang betul-betul pandai. Pandai tab Arab, apa tab hadis. Ayat Quran tak apa, boleh copy paste. Tapi tentang hadis payah. Hadis ni dia kena type juga. Nak cari hadis tu kan senang. Jadi malam ini ada tajuk tuan-tuan. Tajuk malam ni ialah kehancuran umat. Bagaimana Allah menghancurkan sesuatu umat ataupun sesuatu bangsa. Malam ni pakat dengar. Dan perkara ini berlaku dalam negara kita. Sebablah ni negara kita parah. Parah. Kita mulakan dengan firman Allah dalam suratul Anfal, surah ke-8 ayat 25. Saya nak rujuk dua kitab, tuan-tuan dengar. Satu ni sebut politik, satu ni dia tak sebut politik, tapi kita gabung dua-dua. Sebab tu pandangan ulama berbeza. Kadang-kadang ada orang komen, apalah ustaz ni tafsir tak betul, kepala bapa hang tak betul. Hang tak jumpa yang aku jumpa. Dia tak? Dia kena kepala bapa. Tapi cakap kot dia, kalau cakap depan aku KO dia. Aku tabuh tu mak nanti. Sat lagi tuan-tuan dengar, ini berbeza ayat yang sama. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Saya terjemah dengan macam cara saya lah. Dan takutlah kamu, kata Allah, akan fitnah. Fitnah ni malapetaka. Ataupun bala bencana. Yang bukan hanya akan menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman secara khusus, tetapi akan menimpa kamu semua secara umum. Dan ketahuilah sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu amat pedih sekali. Hari itu apa? Baru ni khutbah Jumaat Masjid Batu. Entah dah. Tajuk ni kan. Tapi atas mimbar tak boleh panjang-panjang kan. Kuliah boleh lah kita nak rendang. Atas mimbar ni kita bagi poin saja. Poin sikit-sikit dah. Pasukan siapa kadang-kadang orang marah juga. Ada juga ustaz khutbah sampai 45 minit. Kan? Cemui. Kan? Tu pula main lambat pula. Jenis ustaz main lambat pun banyak. Kat ustaz ni memang kena kata kau tuan-tuan. Kan? Hari tu ada seorang ustaz. Dia buka kitab kitab hadis. Tajuk malam tu memang nak kata kat ustaz. Kan? Pendakwah yang malang tajuk dia. Dia tanya pula jemaah, boleh tak yang ni kita tak usah baca pasal nak kena kepala kami ni. Dia saja buat lawak lah kan. Nak cerita gitu. Baik. Dah lama lambat. Panjang pula.
Jadi orang bunyi. Bukan ustaz di Malaysia ni dia. Di Timbuktu. Apa tahu tak Timbuktu tu di mana? Timbuktu ni di sebuah tempat dalam negara Mali. Mali ni Afrika Selatan. Tahu? Mali itu sebuah negara. Dalam negara Mali itulah ada nama sebuah tempat Timbuktu. Bersebelahan dengan Timbuktu ialah Tikam Batu. Hampa aku buat lawak tak gelak mangkuk tu. Kau tiajak kan? Mari kita pakat dengar. Tengok. Jadi Allah kata bila malapetaka menimpa sesuatu kaum, bukan orang yang buat zalim saja kena. Orang baik pun kena. Orang soleh pun kena. Secara umum. Kita dengar tafsiran pimpinan Ar-Rahman dulu. Membiarkan perbuatan-perbuatan maksiat berkembang dalam masyarakat. Ni akan membawa bala bencana. Bukan sahaja kepada orang-orang yang berdosa itu, bahkan juga kepada masyarakat umumnya. Judi, arak, tu semua dia lah tu maksiat. Kan? Pergaulan bebas. Tu dia. Di Kedah sampai keli-keli. Pasal kerajaan nak haramkan judi. Ada 2 orang ahli Dewan Undangan Negeri tak setuju. Orang Islam tak setuju mengharamkan judi. Kerana ini adalah hak orang bukan Islam. Kita duk abang zaman dah. Agama lain pun mengharamkan judi dan arak. Tak ada agama yang kata arak dan judi itu boleh. Kan? Jadi amat malang lah. Kan? Kita yang mengaku seorang Islam, konon-konon beriman, kita mempertahankan pula. Tengok dia kata. Membiarkan perbuatan-perbuatan maksiat. Judi, memporak-perandakan rumah tangga. Arak, tuan-tuan ingatlah, kes-kes duk langgak. Kan? Langgak mati lah. Hak kena langgak semua Melayu. Aku pun naik belik. Tak kena apa acon dengan Maniam. Kena Melayu. Kena Melayu. Macam saja orang pun. Kan? Tengok dia kata. Membiarkan perbuatan-perbuatan maksiat berkembang dalam masyarakat. Termasuk dalam sebuah negeri atau negara. Akan membawa bala bencana bukan sahaja kepada orang-orang yang berdosa itu. Bahkan juga kepada masyarakat umumnya. Semua orang kena. Covid. Covid ni bala. Kan? Coronavirus. Pernah tengok tak? Abang, tak pernah? Coronavirus tak pernah tengok? Ya Allah. Banyak. Tuan bisa tengok apa? Toyota Corona. Abang kita ni nak challenge. Dia duduk lawan dengan saya. Siapa mai dulu masjid? Hari ni Seri. Sama-sama sampai. Elok saya masuk nak parking tengok dia baru turun nak bawa keluar handmade. Oi, Seri kan. Selalunya dia menang lah. Dia dekat, aku jauh. Kira ustaz tadi sampai berapa awal no? 6.30. Ustaz macam ni hampa layar lebih sikit. Bagi sagu hati pun lebih macam tu lah. Kan? Ajak pergi makan di restoran. Ni ajak pun tak. Kan? Tak Fauzi tak main. Kena bagi dia dengar. Baik. Oleh itu, tiap-tiap seorang bukan sahaja diwajibkan menjauhi dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, tetapi juga berkewajipan mencegah perbuatan itu daripada merebak dalam masyarakatnya. Ni tanggungjawab kita bersama. Awak balun tak tahu? 2 ahli Dewan Undangan Negeri di Kedah hak tak mau sokong pengharaman judi. Kan? Arak kita akan menyelia ataupun kita akan hadkan. Macam tu. Dengar ayat yang sama. Tafsiran dia berbeza. Cuba dengar. Tu cerita dia tuan-tuan. Pasal ada orang kata ustaz ni tafsir tak betul. Aku kepala bapak dengan aku. Baik. Cuba dengar. Takutlah kamu akan cubaan. Dia kata bahaya ataupun bala. Yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim sahaja, tetapi menimpa kamu semuanya. Apa dia? Apabila kezaliman bermaharajalela oleh penguasa sesuatu negeri. Penguasa ni apa abang? Pemimpin. Kemudian, maka bahaya akan menimpa penduduk negeri itu kesemuanya. Ini politik. Tengok dia kata lagi.
Tiada kecuali meskipun ada di antara mereka yang soleh dan membuat kebaikan. Kan? Kita rajin bangun malam kan. Mayang tahajud lah. Bala dia sapung kita kan. Covid. Di Kedah tuan-tuan. Tuan Guru, Pak Tih Kuala Nerang, Pak Tih Mat Kuala Nerang. Meninggal. Awak start duduk jauh nak lari balik awal apa? Mai duduk depan ni. Pak Tih Mat Kuala Nerang. Meninggal kerana Covid sebab-sebab. Sikitnya alim lah. Umur 94 tahun. Amalan ni tak saya kira lah tuan-tuan. Kalau banding kita tak ada apa. Hari ni orang sama gagah main siapa? Masjid runtuh ke apa? Masjid ada lagi? Baru buat kan runtuh lah. Itu cerita tu. Esok di sana tak boleh baca cerita ni. Pasal saya buat benda yang sama. Kan? Baik. Cuba dengar lagi tuan-tuan. Dengar elok yang ni. Sebab itu pula, apabila rakyat yang banyak membiarkan penguasa berbuat kezaliman, jenis tak peduli politik. Tengok. Maka mereka akan mendapat bahaya semuanya, bukan orang yang zalim sahaja. Beginilah sunatullah. Sebab kezaliman sebahagian umat menjadi dosa semua umat. Insaflah. Faham tak? Sebab tu bila pemimpin ni zalim, wajib kena tegur afdalul jihad. Tu kata Quran sunnah petunjuk sepanjang zaman. Baca hadis pula. Kan? Ingat cerai sangat enggak? Ingat depa yang beli hadis. Pergilah. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad paling utama ialah berkata benar. Di hadapan apa dia? Pemimpin yang zalim. Macam kita buat khutbah naik atas ni bagi betul ya tu jihad lah tu. Cuma kadang-kadang ada juga AJK masjid penakut. Hak mana tak berani panggil aku baca khutbah, semua tu syirik dengan AJK. Boleh kata syirik. Matanya gue okey. Masjid batu okey. Hak mana tak berani tu confirm syirik. Takut dengan manusia syirik ya. Saya ada adik. Saya hang bagi dalil. Jangan duk hanggut tak ketawa lah, jangan duk sembang kari. At-takhshawnahum fallahu ahaqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Surah At-Taubah, surah ke-9. Ayat ke-13, Ustaz Fauzi. Apakah kamu takut kepada mereka? Akulah sepatutnya kamu takuti. Kalau kamu benar-benar beriman. Orang beriman tak takut pada makhluk. Bukan cakap besar. Yakin dengan Al-Quran. Boleh? Tengok siapa tak engguk tu geng-geng dia lah tu. Nasib baik semua okey. Kan? Baik. Jadi malam ni kita nak cerita. Nak bahas kehancuran umat. Bagaimana Allah menghancurkan sesuatu bangsa ataupun sesebuah negeri ataupun negara. Banyak sebab. Kita ambil 3 sudah cukup lah. Sahabat dia dengarlah khutbah Jumaat itu. Power lah. Power. Tanya dia sahabat tu. Saya tahu dia tengok. Walaupun aku duduk atas mimbar aku mak. So, aku boleh scan walaupun hampa pakai ni aku reti siapa dia. Hampa tak buka pun aku tahu hampa siapa dia. Ada seorang tu kat 5 tahun saya tak jumpa dia. Dia pakai mask tak buang. Duduk sandak nanti. Entah orang tempat sekian kan. Masjid sekian. Tu. Dia kata boleh ingat ayat Quran boleh ingat tak kawan tak boleh ingat. Lah martabat dah naik dah boleh scan. Dari jauh boleh scan siapa dia kau ni siapa dia. Tu ilmu Allah bagi hampa tak percaya. Tu kalau habaq kau Wahabi tak bohong Mana dah. Wahabi ni semua bohong. Depa ni semua tak percaya. Kita cerita tentang tabarruk ambil keberkatan. Nabi tak pernah buat. Hampa tak tengok Quran duk kelebek hadis main nak cerita sikit. Tabarruk ni makna ambil keberkatan. Siapa kata Nabi atau Rasul tak buat? Siapa berani lawan? Hujah saya. Tak kira baru saya beritahu surah berapa ayat berapa. Wahabi ni dia nak kelebek hadis Quran tak tengok. Depa bukan mahir Quran, minta maaf lah. Nampak renung tu macam Wahabi bang. Aku kan boleh kira tengok pelik sikit Wahabi. Aku seminggu ni memang aku duk tabuh mereka. Bukan saya pelekeh mereka. Mereka duk pelekeh ulama. Allah.
Siapa kata ada manfaat? Ulama tu Nabi ke? Allah ajar ke dia benda gaib? Tu perkataan dia. Hak seorang lagi kata, ni ilmu tasawuf ni. Ilmu tasawuf ni saya ingin menegahkan macam ayat acak. Lepas tu dia kata pula, sambutan Maulidur Rasul macam sambutan Taipusam. Yang tu hina tak? Jadi salah tak kalau aku hina mereka? Tak salah. Mereka bukan ulama. Aku tengok macam ulang dan semua. Hak kata tu pun mama. Jumpa aku hari tu buat mata halui. Aku ingat dia buta, dah lama tak tengok. Tak jumpa. Oh buta je, buta perut. Boleh berkata macam tu. Wah, ulama tu Nabi kan? Allah ajak dia benda gaib mah. Sombong cakap tuan-tuan. Ilmu tasawuf macam ayat acak. Saya ulang sekali lagi. Oh nak tunjuk berani lah. Tak kena tangkap lagi sembang. Tak pernah lagi kena kepung macam aku ni. Aku tak cakap besar kan. Kena kepung polis mai sampai berapa terang. Aku jekah dengan polis semua balik. Bukan aku takut polis, polis pula takut kat aku. Ni ada polis. Nasib baik polis pencin, aku tak payah aku. Nah, di Beranang Selangor kenal juga. OCPD main dengan grup dia. Saya lawan hangit, bukan kena cakap besar. Alah bapak ni duk berani kata macam tu lah. Kat pemimpin zalim tak kata pun. Dia tak? Mai saya nak cerita bagi point sikit hangpa jawab tentang tabarruk Ustaz Fauzi. Ambil keberkatan kan? Boleh tak? Guna ayat Quran ke? Saya mengaji tuan-tuan. Saya mengaji dengan ulama yang bernama Syekh Jamil Halim. Ulama Lebanon. Aku mengaji kat dia. Aku tahu lah, aku dengar dia. Memasuk YouTube, type nama dia. Cuba dengar. Ada sari kata. Hampa tak faham Arab tak apa, dia ada sari kata. Jamil Halim, Ustaz. Jangan hampa pergi type Jamil Abu. Yang tu tak terpakai, menikah 3 orang. Tipah, Hasnah, Rohani. Kan? Tipah dia ingat dia bermadu dengan Hasnah. Bila Cik Rohani tunjuk, ni lah gambar suami saya. Dia tunjuk kat Hasnah. Kak Hasnah panggil, Kak Tipah datang kejap ni, ada kejutan ni. Inilah suami Cik Rohani. Dia tengok-tengok, laki dia juga. Saya dah kenal lama dah Cik Jamil bin Abu kan? Betul. Saya kenal lama dah 12 tahun. Orangnya pemalu. Jamil. Kusangkakan 2, rupanya 3. Ni aku nak kata kat Perdana Menteri pula. Pak Lumae. Aku sangkakan 2, rupanya 3 juga nak kena cucuk kali ketiga. Booster. Kita ingat 2 lah. Tu ada orang cerita silat-silat. Ustaz, tak tahu kena cucuk. Macam road tag. Aku tak mau cucuk lah. Kalau tak tahu mengarut dah. Faham ni? Nampak tak gelak pun. Dan jadi cerita macam ni. Dengar tabarruk ni ambil keberkatan. Dengar elok. Bukan nak lawan Wahbi. Sebab kita ada hujah. Hujah daripada Quran. Nabi Yaqub alaihi salam. Dia buta. Kenapa dia buta? Karena dia kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam. Anak kesayangan dia. Hilang. Dia menangis sampai hilang pemandangan, hilang penglihatan. Jadi buta. Rupanya bila banyak menangis boleh menyebabkan jadi buta sebab musabab. Tapi bukan Nabi Yaqub saja buta kerana menangis tuan-tuan. Ada lagi Kasim Selamat. Dia pun menangis kerana kehilangan Sabariah. Mak mentua dia Nyonya Mansur. Tak guna punya mak mentua. Mak mentua paling haprak Nyonya Mansur. Pak mentua paling tak guna Sidik Sigaraga. Patut dia ikut tu menikah sekali baru mau buat cerita kan. Nyonya Mansur kahwin dengan Sidik Sigaraga. Nak tengok nak jadi apa. Bila dia dapat berita
Kata Nabi Yusuf masih hidup, dia sonok tuan-tuan. Jadi anak dia nama Yahuza, anak Nabi Yakub, bawa mai pakaian Nabi Yusuf, baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf. Lalu dia ada dua versi, diletakkan di muka Nabi Yakub. Setengah kata, tafsir kata, Nabi Yakub cium baju tersebut, cium baju Nabi Yusuf, ambil keberkatan. Lepas cium ataupun lepas dia tembak di muka dia tu, dia tarik balik baju, masa tu dia boleh lihat semula. Tak, nak dengar nak? Celik balik. Tabarruk. Siapa buat? Bukan ustaz ni, Rasul. Nabi Yakub, anak pada Ishak. Oh dia. Mari kita dengar Quran ni, ingat lepas hebat kan? Semua bid'ah berbuah penumbuk cuma. Ada? Samsing ustaz ni no. Samsing lah kita ada hujah. Hampa tak ada hujah. Kan? Mendengar ni. Kita baca ayat dia, ambil keberkatan baca. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Maka sebaik-baik sahaja datang pembawa khabar berita yang menggembirakan itu, ia pun meletakkan baju Yusuf pada muka Nabi Yakub, lalu menjadilah ia celik kembali seperti sedia kala. Tu. Inilah orang panggil tabarruk. Jadi salah ke kita ambil ayat? Baca Fatihah. Sahabat Nabi baca Fatihah, hadis Bukhari, hadis ke-1670. Tapi dia tak baca di ayat. Dia baca di mulut dia, baca. Lepas tu dia pergi sembok di kaki JKK yang sakit. Dengan izin Allah sembuh. Dia guna Fatihah. Kita guna ayat, baca Fatihah, baca rangkaian ayat-ayat, nak buat ayat penang hati, salah tak? Quran tu wasyifa'ul lima fis sudur. Quran tu penawar. Tok Syekh ni dulu tak erti baca Quran. Ambil ayat, selawat 3 kali, Fatihah sekali, baca 12 rangkaian ayat-ayat Al-Quran 3 kali, embuih sikit, tiap-tiap pagi Syekh ni minum. Tengok hari ni, alhamdulillah, walaupun taklah ulama, ustaz biasa-biasa je. Faham? Ambil keberkatan. Bukan duk pergi jampi siam. Jampi siam tahu, siam cakap, bang tahu, painain, sawadikap, mai dekat sikit, aku nak dakap. Yang tu tak boleh syirik. Kita baca Al-Quran, minta ke Allah, tak syirik. Kalau kita kata kita berjaya kerana Quran, syirik. Cara? Tak boleh tak? Quran bukan ada kuasa. Ikhtiar. Tuan-tuan, saya dapat satu ilmu. Tuan-tuan mai, saya pun tak ada nak main, lupa punya nak. Lepas tiap-tiap semayang, tak tangan kanan di dada kiri, jantung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Minta pada Allah supaya Allah bagi kesihatan, jauhi kita daripada penyakit-penyakit. Hak duk baca tadi ayat Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat 83. Minta maaf, ayat 80. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan penyakit. Akidah betul lah tu. Maka ubat pun samalah. Kan? Ada orang makan ubat sihat, ada orang makan ubat tak sihat. Betul tak? Kan? Penyakit sama. Seorang makan sihat, seorang makan tak sihat. Nabi kata, habatus sauda ni dapat menyembuhkan 1001 macam penyakit. Bukan pada semua, pada orang yang sesuai saja dengan habatus sauda. Saya tak sesuai. Madu, Nabi kata bagus makan madu. Saya makan madu, bila banyak makan madu, panas, buang air basah, keluar darah. Tak sesuai madu dengan saya. Yang sesuai, bermadu. Nak gila ngantuk kan? Ustaz ni bukan benda ajak kan, tapi hujah ada. Nak lawan mai kan? Kau tak lagi tak larat nak jawab, kau tanya Quran surah berapa jam macam tu kan. Duk macam tu, duk hina ulama, macam hampa tu hebat sangat. Tiada jumpa hang saipak dah memang.
Kut geram bapak Wahabi ni. Sombong sangat. Ada pula pergi kata sambutan Maulidur Rasul sama macam Taipusm. Ish, tuan-tuan, apa ni? Abang nak tahu nama dia? Bayar RM10. Hampa semua nak free. Pergi cari sendiri lah dari YouTube. Sebab saya tengok lah. Tu yang saya boleh kata tu. Dulu ngaji pondok lanai. Aduh. Kalau tak kenal pondok tu, hang pun tak kenal bahasa Arab. Kan? Pergi luar negara seminggu balik-balik jadi bapak Wahabi. Aku pun pelik. Pergi seminggu, aku pergi setahun. Lama lagi pada dia. Kan? Di negeri yang saya pergi Yaman tu Wahabi ada, Syiah pada. Syiah Zaidiyah, Syiah betul pada, Syiah sesat belenggu. Kita tak terpengaruh. Kita tetap Al-Quran dan Sunnah. Kan? Boleh? Itu cerita dia. Boleh abang no? Ini semua bid'ah. Nabi tak buat, Nabi Yaakob buat. Nak berani kata Nabi Yaakob tu syirik. Rasul pilihan. Kan? Ishak, Yaakob kan? Macam tu lah. Ismail, bukan Ismail. Ibrahim, Ishak, Yaakob. Siti Sarah dapat melahirkan anak pertama, Ishak, ketika umur dia hampir 100 tahun. Oh dia. Cuba tanya Bapak Wahabi, tahu tak surah ke berapa, ayat berapa? Tobat lahum tak tahu. Aku pun tak tahu. Bila dia main aku nak tanya ni lah. So duk sombong lah sangat, duk kritik ulama-ulama silam, kita tak standing tuan-tuan. Dia channel. Kalau Pinang lah cukup rancak ni. Lah Kelantan pun dah mula masuk dah Wahabi. Mula dah tuan-tuan Kelantan. Terengganu aku tak pernah dengar sikit. Kan? Tapi ada seorang Arab lah, nikah orang Terengganu tu Wahabi, nama apa? Ada seorang tu. Dia kenal dengan Ustaz Engku tu, depa berdebat syok. Ustaz Engku tu kata, "Entah ni Arab, entah pun tak faham bahasa Arab macam mana?" Dia kemaluan besar tu bila orang kata macam tu. Kan? Arab tak faham bahasa dia. Nama apa tu Ustaz apa? Khalil apa? Ada seorang dia tu kontroversi sikit. Lah katanya dia di ban kot di Terengganu. Kerajaan nak tindak ni Wahabi kan ni. Nikah Melayu Terengganu. Kan? Duk makan keropok lekor pun tak boleh jadi Melayu lagi, mangkuk sungguh. Nak bawa ajaran macam tu. Hampa faham macam tu, hampa mai, jangan paksa orang nak amal. Betul tak? Saya tak condemn kata ke depa tak betul. Kalau hang faham macam tu buat. Sebab saya rojok seorang ulama yang telah meninggal. Bila banyak sangat pandangan tuan guru, mana kita nak ikut? Saya pegang sampai lah. Ada ABC pandangan, ulama ABC. Okey, anda yakin dengan ulama mana A? Baik, amal cara ulama A, tapi jangan kritik ulama B dan C. Itu sepatutnya. Ini macam pandangan depa ya betul. Tak betul lah macam tu. Macam hari ni 2 kamera, esok depa lanyak aku pula Wahabi. Macam dululah aku hentam Wahabi dia perlis, depa pakak melompat habis gila babi. Hak jadi babi gila apa dah? Kan? Mentam aku dan pengat awak empantam aku mati. Aku duduk tidur lena sampai tu makan selera insya-Allah. Boleh? Macam tak setuju depa ni. Wahabi apa masjid ni? Kan dia kira ni. Nah, jadi kita macam itulah kan. Kita tak boleh terima pandangan ulama ni, jangan kritik dia pun ada dalil. Nah, baik. Itu contohlah tabarruk. Jadi guna Al-Quran boleh. Saya buat untuk diri saya buat untuk anak saya buat untuk cucu saya. Ada keberkatan, terang hati dengan izin Allah. Bukan duk pi jampi tu Syekh tamailah. Tengok belik sorban pun kemai. Tu dia. Macam Yaman dia tengok. Isu kau besar pun tak tahulah, bulat tengah mana tak tahulah isu. Handuk dia diam. Aku duduk tengah hangat ni, entah tak? Ni ada buat muka dengan aku. Baik. Jadi mari kita dengar.
kehancuran umat, saya nak bagi 3 tu cukuplah. Pertamanya, sesuatu bangsa, sebuah negeri atau negara hancur, tuan-tuan, apabila pemimpin dalam negeri atau negara tersebut hidup bermewah-mewah, hidup bersenang-lenang dengan harta rakyat. Ada ke ustaz dalil? Ada, ni dia ni kitab dok ada, muka surat pun tak kita abang. Kita baca dulu. Suratul Isra surah ke-17 ayat 16, wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutsrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Dan apabila kami kendaki, kata Allah, untuk menghancurkan sesebuah negeri, bagaimana caranya? Amarna mutsrafiha, kami perintahkan supaya taat kepada segala perintah yang terkandung dalam Quran as-Sunnah. Perintah kepada siapa? Mutrafiha, golongannya hidup bersenang-lenang. Siapa yang hidup bersenang-lenang di dalam sebuah negeri atau negara? Sekali lagi kita dengar muka surat 678. Tak lagi. Fafasaqu fiha. Tapi golongan ini fasik, derhaka. Dia langgar juga hudud Allah. Hududnya makna batas-batas ketentuan Allah. Fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Maka berhaklah aku menghancurkan negeri atau negara tersebut. Dan ketika itu aku menghancurkannya sehancur-hancur. Dengar. Siapa dia yang hidup bermewah-mewah di dalam sebuah negeri atau negara? Muka surat paling senang ingat insya-Allah 678. 678. Huraian. Sebabnya perintah Allah yang menyuruh taat itu ditujukan dalam ayat ini kepada golongan yang senang lenang dan berkehidupan mewah, meliputi ketua-ketua. Ketua tu apa dia? Pemimpin lah. Ni macam duk ada kat kita lah ni. Tu berebut sangat tu. Nak jadi Perdana Menteri, nak jadi menteri. Bila naik, cuba tengok. Kroni lepas sok kenyang makan. Dia apa yang hidup mewah? Lagi siapa lagi? Dan orang-orang yang terkemuka. Terkemuka ni orang yang ada title lah. Tan Sri, Tun, Datuk Sri. Dia apa ni ada link dengan pemimpin. Dia apa ni kroni pemimpin. Faham tak tuan-tuan? Setuju tak ni? Siapa tak setuju angkat tangan tu? Malah ni aku cukup nak geram ke ni. Nampak semua setuju, selamat aku. Kalau tak setuju aku balik lagi. Kau pun kan berani kan? Tak berani aku tak cakap macam ni dari dulu. 30 tahun lah. Walaupun baru 30 tahun. Dari dulu macam itulah nada aku. Bila aku tentuh soal politik, soal kepimpinan negara. Tengok dia kata. Depa ni ketua dan orang-orang terkemuka. Kerana mereka lah yang menjadi ikutan kepada masyarakat. Dan besar pengaruhnya untuk merebakkan larangan-larangan Allah dalam negerinya yang berakhir dengan kebinasaan. Pemimpin ada kuasa. Orang terkemuka ada duit. Bila gabung, kita minta lesen. Nak apa? Buat kasino. Pemimpin bagi. Pemimpin makan persen. Confirm punya. Rosak tak masyarakat? Rosak tak? Rosak. Sebab tu mereka ni Allah kata mutrafin. Tak cukup tuan-tuan. Bukan mereka yang boleh hadis. Aku pun boleh hadis. Riwayat Ad-Dailami menguatkan hujah ni. Idza aradallahu biqaumin su'an ja'ala amrahum ila musrafihim. Apabila Allah kendaki untuk menghancurkan sesuatu bangsa, bagaimana bangsa tersebut dipimpin oleh pemimpin yang hidup bermewah-mewah dengan harta milik rakyat. Macam mana mereka hidup mewah, Syekh? Projek 10 juta, habaq 15. Mereka sapu 5 juta. Berlaku tak tuan-tuan? Hampa ni apa ni? Hampa ni PN ke MN kan ni? Pasal lah celaru ni. PN pun nak, MN pun tak. Jam. DAP apa hampa ni? Nampak tak tuan-tuan? Tu dia hidup mewah. 10 juta, habaq 15 juta. Mereka ada kuasa. Ada pengaruh, pengikut ramai. Kita kuat dengan hujah surah Muhammad. Surah ke-47 ayat 22.
Dah hampir 25 tahun tuan-tuan saya tak sakit. Dia mai balik penyakit tu. Doktor kata kronik penyakit ni. Atau macam mana doktor? Lama mana lagi boleh tahan? Paling lama pun tak boleh tahan. InsyaAllah 30 tahun lagi. Alhamdulillah. Lambat lagi lah nak mati oi. 25 tahun dah tak main Ustaz. Tentu main balik penyakit ni. Dia main serang batuk. Batuk dia nak jadi penat. Tuan-tuan, mari kita dengar ayat ni cukup clear. Tafsiran H. Zainuddin Hamidi. Tak ada, di sini tak ada, rumah saya ada. Muka surat 748. Surah Muhammad, surah ke-47, ayat 22. Allah, kalau kita dapat pemimpin macam ni, hari ni pun Mama Yani yang kita dapat pun, tu yang lingkup negara. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Allah sebut ayat 22 surah Muhammad. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa? Kamu dapat kuasa. Kamu jadi penguasa. Kamu jadi pemimpin. An tufsidu fil ard. Kamu nak melakukan kerosakan di atas muka bumi. Yang haram kamu tukar jadi halal. Itu kerosakan lah tu. Judi haram, bagi lesen jadi halal. Tak ada. Judi sampai bila haram bodoh. Bagi lesen pun haram, tak bagi lesen pun haram. Kalau bagi lesen tambah sikit haram jadah. Kan? Wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu nak memutuskan hubungan silaturahim. Dengar tafsiran H. Zainuddin Hamidi. Dengar elok. Ni PRU tak lama lagi ni, tahun depan. Paling lewat Julai. Saya tak bertanding dah, tak marah. Kan? Politik ni kadang-kadang kotor lah. Orang yang terlibat politik ni berebut nak jawatan. Berebut nak jadi calon. Haprak sungguh. Minta maaf lah. Aku sikit tak berebut. Dulu aku bertanding pun sebab jemaah. Majlis Syura Ulama PAS pusat pilih aku. Nak abang tu kau apa tak kerti kot. Walaupun saya ranking kedua. Bila pergi sana, mereka pilih aku. Tak pilih nombor 1. Pasal orang tahu aku. Lama dah. Dengan PAS ni. Ceramah dengan presiden, timbalan presiden. Dengan Mak Sabu. Kan? Ada Mak Sabu sini. Aku sampai lah baik dengan Mak Sabu. Tu dia punya pasal lah. Jadi PAN kan. Tapi bila masuk-masuk rupanya. Tu tak salah ada seorang ustaz. Dia tulis dalam kitab dia. Kitab Facebook dia. Dia sebut benda tu. Saya type. Hai, ni duk kata kat siapa ni? Tuan-tuan pergi lah. Saya lebih prefer kita jadi pendakwah. Urus sekolah cukup. Jiwa kita tenang. Tak ada nak pi canteh siapa, tak ada nak pi keh siapa. Rupanya kotor. Kalau politik Islam cantik, kalau politik sekular jadi macam tu. Kan? Ni yang berlaku, tak usah duk sembang lah. Aku terlibat lama, aku tahulah. Baik. Jadi tuan-tuan, kata H. Zainuddin Hamidi, dengar elok. Orang-orang yang tidak berpedomankan Al-Quran. Itu dia. Orang-orang yang tidak berpedomankan Al-Quran tadi. Sekiranya mereka berkuasa, jadi pemimpin. Macam mana panggil dia? Pertamanya di antara dia sebut, mereka akan melakukan kesewenang-wenangan. Pasal nak buat apa, buat. Nak buat projek apa, buat tu. Projek PNB tu. Bangunan katanya paling tinggi di dunia aku, Allahualam 118 tingkat. Apa manfaat untuk rakyat? Aku nak tanya ramai ni. Tu ikut hawa nafsu tu. Lepas tu memecahkan kesatuan umat. Pelagar sana, pelagar sana. Bagi bangsa sendiri habis pecah belah. Bukan nak jaga bangsa sendiri. Duk jaga India dengan China. Haram tu. Malam ni sudah panas. Tajuk panas. Kehancuran umat. Yang ketiga. Yang ni dia kata betul sangat. Semua betul. Mereka akan membina kekayaan untuk diri dan keluarga.
Kita tambah lagi. Kroni. Hampa duduk matan janggui. Aku duduk pergi Selangor 20 tahun. Pergi belah langat tu. Tu dia sebuah rumah tepi jalan raya. Punya besar. Cek siapa dia? Adik ipar menteri. Tu belum rumah menteri lagi. Tapi hampa tak peduli politik. Duk salah Tok Lebay. Bila judi tidak diharamkan, arak tidak diharamkan, duk salah Tok Lebay. Tok Lebay ada 18 orang lah di parlimen. PRU 14 dulu, Tok Lebay letak 150 calon ahli parlimen untuk parlimen. Awak hampa tak pilih Tok Lebay. Termasuk Tok Lebay ni tak menang. Haret. Kalau aku menang ringgit siang ni mampu cirit dengan aku. Aku maki berjabu dalam Cina. Kan? Itu duk salah Tok Lebay. Tok Lebay tak pandai perintah. Tu, hak Kelantan 30 tahun Tok Lebay perintah. Awak, rakyat Kelantan semua mati kelaparan lah. Nah, bila Islam tak tertegak, salahkan Tok Lebay. Bila Tok Lebay bertanding, hampa tak mau pilih. Duk ambil juga anjing dan babi. Tahu anjing dan babi? Loh, hampa tak tahu. Anjing, orang putih kata dog. Dan and. Babi, pig. Dog and pig. Bila ringkas, DAP. Hampa yang tu pun tak faham. Abbreviation dalam bahasa Inggeris. Singkatan pada dog and pig ialah DAP. Panas malam ni. Panas sana. Aku nak tengok ada yang tak suka orang. Aku nak scan. Tu belakang tu pergi Mekah dengan aku tu. Kalau hang tak setuju, tak mabrur lah hari tu. Nak lawan hujah, tak apa. Kita keluar tunjuk hujah hamba. Ni dalam Quran, siap dengan muka surat. Nama kitab tafsir lagi. Boleh adik? Minat lah aku. Tak minat, pergi balik. Tunggu apa ni? Ajak yang balik. Rata daripada kecil sampai lah. Tekan tahu barah. Ha? Tinggal talima. Anak sulung. Berapa orang anak? Ha? Seorang lah. Allahu Akbar. Jaga elok. Doa panjang umur dan kebajikan anak soleh insya-Allah. Awak seorang ya. Kilang tutup macam mana? Buka kilang baru. Lorak apa? Di sini boleh sembang depan mak dia jangan. Aku pun tak berani. Dia jeling siap-siap. Dah bukan takut bini. Bini aku menakutkan aku, nak buat macam mana? Gelak sangat. Tok Syekh ni faham. Ayah hang tak mai? Ayah hang tak mai ya? Ayah hang pun mai hujung-hujung nak dengar apa dah. Ustaz ni lah boleh mampu. Ustaz lendak tau. Tapi ustaz ni punctual sampai 6.30. Ustaz ni baca Quran ni walaupun tak tengok. Bukan nak sombong. Kadang-kadang kena sombong kan menonton dengan pokok jenis ni. Jangan duk tawaduk. Kita pakai kaedah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ulama tasawuf tapi dia sombong. Anak murid tak setuju. Macam mana Tok Guru sombong ni? Tetamu khas mai daripada istana, mai rumah Tok Guru. Tok Guru sudah duduk atas lantai. Tok Guru di atas kerusi. Balik-balik pemimpin zalim tu anak murid mai kerumun. Macam mana Tok Guru ni cakap tak serpa bikin. At-takabburu 'alal mutakabbirin sadaqatun. Tu dia. Orang jenis tu jangan duk tawaduk. Orang jenis takabur ni kita kena takabur dengan dia. Macam Wahbi lah. Kalau dia berani hina Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, kan? Kita nak tawaduk ni apa? Pergilah. Kan hampa bukan setara dengan Imam Syafi'i dengan Imam Al-Ghazali. Setuju tak bang? Bang, setuju? Nampak tak pernah hangguk. Hangguk pun tak ikhlas. Dah, boleh Ustaz Fazih? Bila panggil khutbah Jumaat ni? Tak panggil syirik. Aku duk gempak AJK masjid dengan itu. Pakat panggil tapi tak ikhlas panggil pun. Takut syirik. Hak khutbah pun tak bimbang tuan-tuan. Aku pelik semua. Aduh letih. Tapi kalau berani tu berani. Selangor kan kata dia tak boleh lah. Syarat ketat tuan-tuan. Baru-baru ni saya pergi tuan Haji. Boleh. Masjid Wiradamai. Selamba ya. Saya telefon, Ustaz, bulan ni saya nak turun KL. Okey, siap. Khutbah Jumaat. Ramai begitu.
Setahun setengah apa tak dengar. Aku rembuk kau. Tak bagi can lah. Peduli apa? Dah, kalau kita cakap ada dalil, nak takut apa? Panggil ni, mufti kah main duk? Tak mana saya baca tak betul. Datuk Mufti ingat ke ayat-ayat ni? Diam dia. Kan? Awak saya tafsir tak betul ke? Syarah hadis tak betul ke? Tu Datuk Mufti tengok kitab ni, kami berjumpa kitab lain. Nah, satu ayat Quran tuan-tuan ambil 10 kitab tafsir tak sama. Ayat yang sama cuba pergi tengok. Ulama ni kata macam ni, ulama ni kata macam ni, ulama ni kata macam ni. Bagi saya terima semua. Boleh? Tu cara Allah nak hancurkan sesebuah negeri, suatu bangsa atau negara apabila kemewahan, makna pemimpin hidup bersenang lenang, hidup bermewah-mewah dengan harta rakyat. Allahu Akbar. Dalam Quran Al-Isra 16, riwayat hadis riwayat Ad-Dailami, dan yang unggul sekali surah Muhammad ayat 22. Bila seseorang menjadi pemimpin tidak berpedomankan Al-Quran, di antaranya dia akan mengambil kesempatan membina kekayaan untuk diri dan keluarga. Ini yang berlaku dalam masyarakat hari ini, khususnya negara kita. Tidak? Syekh, tidak? Tak angguk pun. Tidak? Hampa dapat apa? Pakai duit langu. Hak duk sokong tu langu. Tak ada apa. Dia bagi RM50 setahun. Tapi kalau jimat insya-Allah lah cukup lah 10, 50 RM50 setahun. Simpan yang nak menteri darah. Depa berjuta. Aduh, mai kita baca hadis kat pok-pok macam ada rakaman. Inna rijalan yatakhawaduna fima lillah bighairi haq falahumun nar yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. So depa pergi cari. Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta awam, harta rakyat secara tidak benar, tempat tinggal mereka di akhirat ialah neraka. Cara tak benar. Membazir tak boleh, tambah kencing lagi tak boleh. Projek 10 abad 15. Saya sebut. Orang yang berkenaan ada tunduk, walaupun dia pakai mask. Aku tahu dia belah mana. Terus balik bang. Tak jumpa dah aku. Kan? Saya masuk-masuk tengok, cantik. Sakit hang ni. Dia pok-pok jenis tu lah. Jenis sampai tak boleh halal haram, dosa pahala kerana hidup senam tak boleh. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, pendapatan kita tu ada kaitan dengan amalan, tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Surah 23 ayat 51 Al-Mu'minun. Wahai Rasul, wahai Muhammad, kita samalah. Makanlah kamu makanan yang baik-baik dan beramallah kamu dengan amal-amal soleh. Kita tak mampu nak beramal dengan amal soleh kalau punca pendapatan kita haram. Jadi malas balok lihat tu sembang kemas lah. Jangan kata punca haram, menterkedarah makanan-makanan buatan orang kafir menyebabkan kita jadi lemah. Saya tahulah sampai nak hafal Quran jadi segan. Cek. Allah, aku menterkedarah ni hampa beli di mana? Marah habis satu rumah. Hampa pun tak tahu aku warak. Kemat. Bukan nak makan tak tahu halah. Hak boleh kita elak lah. Tak usah duk cari hak kafir. Produk Islam banyak ni. Tambah macam hampa ni muda-muda. Jaga makanan dari awal clear. Ustaz ni umur 33 baru dapat kesedaran pada Islam. 30 lah kita kata. Baru ni sambut hari lahir. Amboi Ustaz Fauzi tergamak tak wish birthday. Happy birthday Ustaz. Aku duk tunggu lah, tak main pun daripada matang janggui. Hari Jumaat lepas 10 bulan 12. Tak apalah tahun depan nak kalau umur panjang. Lupa. Kemah. Daripada kecil dia nak ikut dan bela tuan-tuan. Macam abang kita sama tak? Itu cerita dia. Boleh jaga makanan, jaga minuman. Kita bawa balik pendapatannya haram memanglah jadi malas. Tuan-tuan ingat mudah kan nak bangun awal setengah jam, sejam sebelum subuh secara konsisten, secara berterusan. Tak payah. Jangan kata tuan-tuan ustaz pun sama. Allah balok lihat, mengeliat. Kan? Mayan 2 rakaat menguap. Mana nak standing dengan imam-imam dulu. Aduh. Yang kedua,
Tadi kita mula 7.45 lagi 10 minit. Yang kedua, kehancuran umat, punca yang kedua ialah apabila kemungkaran berleluasa. Ni dia abang tadi yang kita baca. Wattaqu fitnatan. Tak apa, saya baca ayat lain banyak lagi. Tuan-tuan, saya nak kait dengan pemimpin dan orang-orang terkemuka. Depa ni lah punca maksiat berleluasa. Orang terkemuka, dia ada apa? Dia ada dana, dia ada fund, dia ada modal. Dia baik dengan pemimpin. Kan? Pergi jumpa Perdana Menteri, contohlah, bukan Malaysia ni, luar negara, Timbuktu. Saya nak buka kasino lah. Modal saya ada 300 juta. Apa macam? Kan? Boleh menjana pendapatan untuk negara. Kan? PM Bengong ni pun okey. Member. Mereka ni berterusan tuan-tuan yang menyebabkan masyarakat hidup penuh dengan maksiat. Mana dalil Quran? Ada. Al-Waqi'ah surah 56 ayat 45 46. Tuhan sebut, innahum kanu qabla dhalika musrafin wa kanu yusirruna 'alal hintil 'azim. Kan Tuhan sebut, sesungguhnya mereka ini dahulunya hidup bermewah-mewah. Siapa yang hidup mewah dalam sebuah negeri atau negara? Pemimpin dan orang-orang terkemuka. Wa kanu yusirruna 'alal hintil 'azim. Mereka ni berterusan terus menerus melakukan dosa-dosa besar. Akhirnya masyarakat jadi rosak. Tiada. Kerajaan berani tutup, pusat judi, taubat lahum tak tutup. Tiada. Macam bagi Islam perintah. Kalau Tok Lebay esok ditakdirkan menang banyaklah di parlimen sampai 140. Tok Lebay tak mengharamkan judi dan arak, kita tinggal Tok Lebay. Tok Lebay pun tak boleh pakai. Tapi Nabi ajak, nak berjuang macam mana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Hadis riwayat Abu Dawud. Berjuanglah walaupun seorang-seorang diri. Pasal apa tuan-tuan? Bila kita ada usaha untuk mencegah kemungkaran, walaupun tadi kita baca ayat tu kata bila bala malapetaka menimpa satu kaum, bukan orang jahat, orang baik pun kena. Tapi kena tengok ayat lain sama abang. Kalau kita golongan yang suka menghalang, mencegah kemungkaran, Allah akan selamatkan kita. Jangan tengok ayat tu nya. Falamma nasuma dzukkiru bi anjainal ladzina yanhauna 'anisu. Mari kita tengok surah ke-7 Al-A'raf ayat 165. Dengar. Jangan duk kata tak ada. Sebab tu kita kena masuk golongan yang suka mencegah kemungkaran dengan harapan, dengar elok. Maka tatkala mereka melupakan, tidak menghiraukan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, jangan bermaksiat, jangan bagi lesen judi, jangan bagi lesen arak, masyarakat rosak, negara rosak. Kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu tu. Kan? Ada abang? Nampak? Ustaz ni dia ingat suruh dengan izin Allah. Surah ke-7 ayat 165 Al-A'raf. Tapi kalau kita duduk biang juga, tuan-tuan tahu bila kita biang, kita akan dilaknat oleh Allah. Bani Israel, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi sama kanu ya labi. Allah menyatakan lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Allah laknat keturunan Bani Israel atas lisan Daud dan anak Maryam. Apa kesalahan mereka? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Pertama daripada haka, kemudian mereka melampaui batas. Ketiga, Tuhan sebut. Dan mereka juga la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Depa tak larang.
Kemungkaran yang berlaku di kalangan mereka dia biar. Pasal Bani Israel dia guna pepatah Melayu, jangan jaga tepi kain orang. Nampak tak? Tak boleh, kena jaga. Sebab bila maksiat berleluasa, malah petaka menimpa dia kena semua. Tapi kalau kita larang, mudah-mudahan kita selamat. Dia faham bang? Jangan tengok satu ayat lah bak ustaz. Duk baca ayat tu kita susah hati. Oh, kita baik pun kena. Dah ada masa ketika orang baik Allah selamat ayat tadi. Pasal kita golongan yang melarang, mencegah kemungkaran. Kalau kita tak dengar hadis Nabi tak boleh lah. Hadis riwayat Imam Tirmizi daripada kitab Riyadhus Salihin tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajipan amar ma'ruf nahi mungkar. Malam ni saya tak bawa tabung Ustaz Fauzi. Kalau boleh pinjam tak tabung. Kalau boleh bagi itulah tabung besar tu, heret bawa balik sekali tak apa. Bagi dengan kunci-kunci. 2 minggu ni semua kena drive sendiri. Nak buat macam mana? Anak naik motor pergi mana tu sampai berapa negeri meluat aku bawa ni. Yang pembantu saya pula pergi makan kenduri di Tampin Negeri Sembilan tau. J Syam. Tampin lah. Hampa J Syam tak tahu. Hampa tak hidup lagi masa tu. J Syam Tampin Negeri Sembilan. Mau tak mau kena drive sendiri tak? Malam lah, kalau siang tu tak apa risau. Malam kadang-kadang banyak kali tuan-tuan saya masuk line orang, aku marah kat apa? Apa kereta ni masuk line aku? Aku masuk line apa? Silap tengok line. Aduh, patut dia duk bagi lampu cop-cop, aku pun bagi lampu cop-cop. Bahaya tu, bahaya. Mata dah bukan nak kata rabun tak tahulah. Lagi satu mengantuk ni jangan duk terbiang. Bahaya. Hari tu kan saya kesian orang tu di Sungai tadi. Bawa motor laju, hampa jangan dah bawa motor laju. Tahu-tahu babi hutan lintas baru. Dia langgar babi hutan tu. Babi lari tu dia terguling-guling. Kesiannya ya Allah. Tu jangan dah laju siang hari tu. Kan? Ada orang dan orang tangkap. Tu babi tu berlari. Dia babi semua. Ada sekali tu saya pergi ceramah di Kuala Ketil. Balik-balik budak muda tu habis daripada ceramah saya lah, dia peminat saya. Dia balik naik motor langgak babi. Babi mampu Lepas tu siapa pun tak mau tolong dia nak bawa balik ke rumah. Pasal share pasal langgak babi baru apa. Aku juga naik kereta aku. Saya tak kisah. Kan? Dia patah, ustaz. Loh ni adik ni tadi dengan ustaz. Ya kan awak. Dia langgak babi. Tengok tergolek babi tu. Siapa tangkap pergi jual aku tak tahu lah lepas tu kan. Syok ni nak cerita. Duduk dalam kereta dia pening pasal dia langgak kuat kan. Dia tanya saya, ustaz, saya langgak apa? Adik langgak babi. Astaghfirullahalazim. Duduk 5 minit tanya, ustaz, saya langgak apa? Langgak babi. Astaghfirullahalazim. Lepas tu dia tanya, ustaz, saya langgak apa? Langgak babi. Ni gila babi apa? Tanya apa? Banyak kali aku duduk abang langgak babi. Hantar sampai rumah. Pi pak dia dengan mak dia. Lah, ustaz, terima kasih tu hantar anak saya. Lepas macam dia langgak apa? Ni lagi sekok. Dia jagalah. Memang area kami tu banyak babi hutan. Banyak tu. Saya kadang-kadang keluar subuh, dia pun keluar ramai. Nak pergi kuliah aku ke apa ni? Orang tak mendengar, babi pula dengar. Kan? Itu cerita dia. Wallazi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawuna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Nak ringkas cerita, bila kita tidak bertindak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar serentak, Nabi kata yakinlah Allah akan datangkan musibah ke atas kamu semua. Ketika itu kamu bermohon kepada Allah supaya dihindari pada musibah ini. Allah tidak memperkenankan lagi permintaan kamu. Itu dia. Betullah ni kita kena melarang. Kena cegah. Pilihan raya dah dekat. Depan. Pilih elok-elok.
Pilih pemimpin yang macam mana yang dipandu pun oleh Al-Quran. Saya ambil satu ayat lah contoh untuk mengakhiri. Pilih orang yang nak jadi pemimpin, ada sifat-sifat ni. Surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 55. Allah berfirman, Innama walikumullah wa rasuluhu walladhina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Saya tak mau terjemah, pasal terjemahan jadi clear. Ingat. Nah, ni bila saya terjemah adalah terjemah politik pula, mendekona kau tu pula bagi dengar. 55. Sesungguhnya penolong kamu atau pemimpin kamu hanyalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Allah perincikan sifat orang-orang yang beriman yang layak menjadi pemimpin. Pertama, yang mendirikan semayang. Semayang tak tinggal, Alhamdulillah. 6 ekor tak tinggal. Yang tu tak terpakai. Pemimpin semayang pedi hitam, tapi pemimpin bagi lesen ekor tak terpakai. Mana dalil? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut 45. Semayang kena cegah keji dan munkar. Semayang tak tinggal 6 ekor tak tinggal jam. Nah, pemimpin dia tak main 6 ekor, dia bagi lesen ekor. Lesen judi tak terpakai. Yang kedua, wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat. Ada yang saya pernah baca seorang ustaz tulis menunaikan zakat di sini dia kaitkan dengan pemimpin yang amanah dalam mengurus harta rakyat. Sebab zakat ni, contoh macam ni lah, dalam poket saya ada 1000 zakat yang wajib saya keluarkan. Bukan milik saya lagi. Ini milik 8 asnaf. Kalau saya pakai, berdosa tak? Dosa. Sebab ini, kewajipan mengeluarkan zakat satu. Dan yang ni bukan hak saya dah. Macam itulah bila jadi pemimpin, dia kata. Bila duduk di singgah sana yang hebat, projek macam-macam, bukan duit bapak hang. 10 juta, 10 juta. Kalau boleh nak kurang lagi, selamatkan wang negara, selamatkan harta milik rakyat. Tu pemimpin yang bagus. 10 juta kata 15 jam. Yang ketiga, wahum raki'un. Nanti hampa duk faham rokok semayang. Sedang mereka rokok, tunduk menjunjung perintah Allah. Apa yang Allah suruh buat, apa yang Allah larang mereka tinggal. Pemimpin macam ni yang kita kena pilih. Jadi cukuplah untuk malam ni. Pasal tak ada pembantu seorang-seorang ya. Jadi susah balik malam-malam payah. Kan? Dan ni hampa dengar-dengar sampai batu 2 kan? Bukan aku, hampa. Malam ni tabung tak ada. Projek duk naik rancak dah. Kena buat perubahan sikit. Sebab ada manfaat rupanya. Itu kita tak nampak. Dah 50% dah tuan-tuan. Alhamdulillah. Nanti bulan depan saya bawa. Tiap-tiap bulan saya akan buat flyer terkini. Tengok perkembangan daripada satu bulan dijangka siap tahun 2022 bulan Ogos. Nak cari tak banyak dah, 1.5 juta. Boleh bagi hutang tak? Tak boleh. 1.5 juta rupiah sampai kiamat tak siap. Ustaz nampak relax. Relax lah. Allah lagi bijak pada kita, duk oplah buat apa? Dia duk naik. Kita dah bayar 2 kali dah. Kali pertama 68,000, kali kedua 101,000. Bayar ada apa? Kan? Tu dia. Saya sebulan sekali telefon pegawai kewangan, bagi semua baki dia akaun. Ada 4 akaun. Kan? Tengok satu-satu okey. Duit susuk banyak. Nak bayar gajian tu, nak buat bangunan yang tu kan. Tapi Allah lagi bijak, Allah Maha Kaya, kita serah ke Allah. Sebab apa? Saya tekad nak bagi siap juga insya-Allah tahun depan dengan pertolongan Allah. Jadi kalau tuan-tuan nak sumbang, ada tabung kot Kalau tak ada, pakai jadilah tabung tu besar tu. Bagi dengan kunci-kunci, ku heret buat balik. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanallah. Illa alladhina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ribuan kemaafan, terkasar bahasa dan sebagainya. Aku qauli hadza
wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.